Salam sejahtera. Pada hari ini, kami di Kumpulan 4 akan membentangkan laporan draft Canvas model perniagaan bagi subjek Asas Pembudayaan Keusahawanan Seksyen 4 di bawah penyeliaan Madam Diana Chan. Produk yang kami pilih ialah keropok berasaskan kulit popia. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan ahli-ahli yang terdapat dalam grup ini. Yang pertama terdiri daripada saya sendiri, iaitu Nurul Anak Tinggi, Nur Syahira, Dayanina, Nur Sazwani, Levina, dan yang terakhir adalah Muhammad Syakir Sukuti. Seterusnya kita pergi ke jenis praktikum. Seperti kita sudah maklum, kumpulan kami ingin memilih perniagaan yang menjual produk makanan, dan disebabkan ini kami telah memilih industri yang berasaskan makanan, dan jenis produk yang akan kami keluarkan ialah kulit popia, keropok yang berasaskan kulit popia yang terdapat dalam 3 perisa, iaitu perisa cheese, Milo dan gula. Produk yang akan kami keluarkan ini menggabungkan 3 generasi, iaitu generasi yang tradisional, generasi moden, dan yang ketiga ialah generasi akan produk terbaru yang hasil daripada idea kami sendiri. Produk generasi yang tradisional ini ialah seperti keropok kulit popia yang berasaskan perisa gula, yang merupakan resepi tradisional, dan perisa cheese pula merupakan tradisi moden, iaitu zaman sekarang di mana-mana generasi sekarang akan mencari perisa cheese dalam makanan mereka, dan Milo merupakan perisa tambahan yang baru yang kami munculkan idea dah. Dan selepas itu jenis perkhidmatan. Kumpulan kami menyediakan ataupun menawarkan perkhidmatan seperti mengambil pesanan dan mengantarkan pesanan. Dan seterusnya kita ke bagaimana kami mengenal pasti idea perniagaan ini. Okey, yang pertama seperti yang kami sedia maklum, yang semasa mencari idea untuk perniagaan, kami membuat satu pemikiran di mana kami fikir yang sekarang merupakan bulan puasa dan tak lama lagi hari raya dan seterusnya pesta keamatan. Jadi di sini kami pun berfikir bahawa dengan menjual keropok kulit popia ini yang merupakan satu makanan yang boleh dimakan bila-bila masa dan terutamanya bila hari perayaan. Dan kami juga fikir bahawa yang banyak juga pelajar US yang berada jauh dari program mereka dan kebanyakan yang merantau untuk menerima ilmu, jadi mereka pasti akan rasa rindu dekat rumah ataupun rindu suasana untuk merayakan hari perayaan bersama dengan keluarga. Jadi kami berinisiatif untuk mewujudkan produk ini dengan menawarkan harga yang murah dan mudah untuk dibawa ke mana-mana. Seterusnya saya akan memberikan ahli kumpulan yang lain untuk membentangkan bahagian slide yang lain. Seterusnya, saya Nur Syahira binti Salehan akan membentangkan carta organisasi syarikat ini. Dalam carta ini, kita dapat melihat terdapat 4 bahagian. Bahagian teratas adalah pengarah syarikat dan dipegang oleh Nurul Anak Tinggi. Pengarah syarikat akan bertanggungjawab dalam mencorak dan menentukan hala tuju syarikat. Selain itu, menilai prestasi perniagaan dan memastikan perancangan dilaksanakan. Bahagian yang kedua pula adalah pengurusan kewangan yang mana akan bertanggungjawab dalam pengurusan keluar masuk wang dan menyimpan modal. Bahagian ini akan dipikul oleh Levina binti Anthony. Seterusnya adalah bahagian pengurusan operasi dan pentadbiran. Bahagian ini akan ditugaskan kepada Dayang Nina Herlina binti Rosli dan saya sendiri, iaitu Nur Syahira binti Salehan. Peranan kami adalah menguruskan pengeluaran produk dan memastikan semua urusan berjalan dengan lancar. Bahagian yang terakhir adalah bahagian pengurus pemasaran dan pengiklanan. Bahagian ini ditugaskan kepada Nur Syazwani binti Talib dan Muhammad Syakir Zufairi bin Muhammad Jeffrey. Mereka bertanggungjawab dalam mempromosikan produk dengan memuat naik gambar dan video di media sosial, selain itu memastikan pasaran produk meningkat.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Dayang Mina Herlina binti Rosti membentangkan mengenai value proposition gula, iaitu yang pertama, produk yang diasaskan ini adalah produk buatan sendiri daripada pemikiran sendiri juga, yang mana mempunyai 3 perisai yang berlainan, iaitu daripada gula, keju dan juga Milo. Seterusnya dari segi harga yang ditawarkan adalah harga yang sangat murah dan mampu milik. Dan kemudian produk kami ini boleh dimakan ataupun dijamu, disediakan pada bila-bila masa dan di mana sahaja, sama ada menonton, waktu kerja ataupun sedang berehat. Key activities pula kami menggunakan 4 aktiviti, iaitu proses produk di mana kami perlu membeli bahan, lalu menggorengnya, kemudian membungkus serta melabelkan produk kami. Seterusnya adalah bahagian pemasaran pula, kami perlu menghebahkannya ke laman sosial ataupun laman sesawang seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga menghebahkan kepada ahli keluarga yang terdekat, serta kami perlu menghebahkan kepada rakan-rakan ataupun orang persekitaran dengan cara rawak bersihkan. Seterusnya bahagian penghantaran jualan pula, kami hanya menerima pesanan dan kemudian menghantarnya dari pintu ke pintu ataupun menggunakan khidmat cash on delivery dan juga perbankan atas talian. Dan seterusnya kami memerlukan aktiviti maklum balas, di mana kami perlu meminta maklum balas tersebut daripada pelanggan dari segi rasa, penghantaran dan juga layanan kami. Seterusnya adalah key partner ataupun rakan niaga utama. Syarikat kami memerlukan key partner bagi bertujuan untuk mengoptimumkan dari segi modal perniagaan, mengurangkan risiko serta mendapatkan sumber dengan jayanya. Yang pertama sekali adalah pengasasnya. Pengasas kami adalah daripada pelajar sendiri, iaitu seorang usahawan. Dan seterusnya dari segi modal yang kami kumpulkan atau kami dapatkan adalah hasil daripada kutipan duit ahli. Dan seterusnya adalah dari segi pembekal pula kami hanya menggunakan 2 perkhidmatan pembekal, iaitu pembekal bahan mentah daripada pasaraya dan juga pembekal bungkusan dan pelabelan produk daripada perkhidmatan Shopee. Dan seterusnya dari segi penghantaran pula, penghantaran barang ataupun produk kami adalah daripada pos laju, JNT ataupun daripada layanan itu sendiri. Assalamualaikum, nama saya Nur Sazwani binti Talib. Saya akan menerangkan bahagian customer segment, revenue stream dan channel yang digunakan dalam company kami. Di dalam customer segment, kami memfokuskan kepada pelajar sama ada kategori sekolah menengah atau universiti. Kita tahu pelajar sememangnya menggemari makanan manis. Seterusnya, kenalan dalam talian atau rakan di sekeliling. Selain itu, keluarga dan jiran tetangga juga merupakan kelompok yang mudah untuk kami promosikan produk ini kerana mereka berada dekat dengan di sekeliling kami. Revenue stream yang akan digunakan dalam company kami ialah membuat pengiklanan di media sosial atau bersemuka. Hal ini akan menjadikan produk kami dikenali sekaligus sale achievement akan lebih meningkat jika prestasi pemasaran sangat bagus. Kedua, kami akan menerima tempahan secara luar dan dalam talian. Hal ini akan memudahkan proses menghasilkan produk sekaligus pembeli yang jauh boleh menikmati produk yang kami jual. Seterusnya, pembayaran pula boleh dibuat melalui secara dalam talian atau wang tunai atau COD, iaitu cash of delivery. Bahagian channel pula, kami akan menggunakan 2 cara, iaitu melalui hebahan sosial media seperti WhatsApp, Telegram, Facebook atau IG. Selain itu, penyebaran maklumat kepada keluarga dan rakan sangat penting kerana mereka salah satu pihak yang akan membantu kami dalam mempromosikan produk Cipomel ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syakir Zufairi bin Muhammad Jeffrey dengan nombor kad matriks BP20110147. Saya akan meneruskan pembentangan bagi 3 komponen terakhir PMC syarikat kami, iaitu Key Resources, Customer Relationship dan juga Cost Structure. Bagi Key Resources, kami mempunyai 4 komponen dalam syarikat kami, iaitu menggunakan modal, pengangkutan, pengiklanan dan juga kemahiran ahli. Bagi modal, kami mempunyai kutipan daripada setiap ahli untuk syarikat kami sebagai modal. Dan kemudian kami menggunakan kemahiran ahli, iaitu di mana kami akan mempelajari resepi baru untuk mengeluarkan produk kami. Seterusnya kami akan menggunakan pengangkutan bagi menghantar dan mengedarkan
barang produk kami kepada pelanggan, dan pengiklanan kami melakukan pengiklanan untuk meluaskan lagi pasaran bagi jualan produk kami. Seterusnya adalah customer relationship. Kami akan menggunakan platform seperti WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, dan juga Telegram sebagai perhubungan dengan pelanggan yang jauh. Dan kami juga mengadakan perkhidmatan secara bersemuka dengan pelanggan yang berhampiran. Kami juga akan melakukan pengiklanan video kami melalui poster dan juga video-video promosi. Akhir sekali adalah cost structure bagi syarikat kami, di mana pertama sekali adalah pada cost pengeluaran yang memerlukan cost untuk bahan mentah, kemudian pembungkusan dan pelabelan, di mana bagi cost pengeluaran yang memerlukan cost yang tinggi berbanding dengan cost pembuatan dan juga cost pengantaran, dan kemudian adalah pada cost promosi, memandangkan kami menggunakan platform media sosial sebagai platform untuk mempromosi produk kami. Dia tidak memerlukan kos yang tinggi, dan pada kos produk setelah mengambil kira daripada kos-kos sebelumnya, kami akan menetapkan harga akhir bagi jualan kami untuk produk kami kepada pasaran untuk pelanggan. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Apakah risiko yang berkaitan dengan idea perniagaan ini? Yang pertama ialah ekonomi. Ekonomi sentiasa berubah-ubah apabila pasaran berubah. Untuk mengatasi risiko ini, penjual kena bijak dalam menangani keuangan agar keuangan sentiasa stabil. Risiko yang kedua ialah keselamatan dan penipuan. Hal ini kerana banyak pelanggan yang akan menggunakan saluran dalam talian yang akan berkongsi data pribadi, memberikan risiko untuk digodam. Oleh itu, keadaan ini mempengaruhi kepercayaan. Pengguna juga bertanggung jawab dalam sebarang pelanggaran dan penipuan data. Reputasi, yaitu risiko yang keempat. Terdapat pelanggan yang tidak berpuas hati dengan kegagalan produk, dan hal-hal negatif seperti tuntutan mahkamah akan memberikan kesan buruk kepada reputasi penjual. Seterusnya adalah yang terakhir, risiko persaingan. Terdapat persaingan dalam industri perniagaan, mudah kehilangan apa yang ditawarkan yang dapat menarik minat pelanggan. Pelan kesimpulan dan kontingensi. Kesimpulan, sebelum memulakan sesuatu perniagaan, kita perlu mempunyai persediaan awal. Pelan kontingensi, perlu mengenal pasti masalah yang akan berlaku dengan merangkai strategi serta mempunyai persediaan awal terhadap masalah dan akan menilai semula langkah yang lebih efektif dan lebih teratur.